Boleh tak? Aku tak suka. Salam. Ramai-ramai. Tak boleh. Orang tak bagi. Bila nak bangun untuk spesifik, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kerja negeri lah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati pengurusi majlis dan penganjur kita daripada NIS Production. Yang saya hormati panel yang pertama iaitu Tuan Haji Ashraf bin Ismail yang merupakan pegawai takmir agama daerah Ibu. Panel yang kedua Tuan Haji Aris Fadilah Halim yang merupakan timbalan pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Perak. Yang saya hormati mak kecil saya datang malam ni, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Apa khabar orang Kuala kita? Alhamdulillah, baik ya. Hujan-hujan pun datang ni kira handai. Ya, walaupun hujan buruk, kilat tapi dapat kita datang pada malam ini untuk kita berforum dan mendengar isu-isu semasa dan juga orang kata sama-sama kita menuntut ilmu. Ya, seperti mana yang dinyatakan dalam serangkap pantun, serangkap pantun Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, amalan soleh jangan dilengah untuk merintis jalan ke syurga insya-Allah taala. Jadi pada malam ini tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita berkumpul di dataran Pavilion Kuala Kangsar. Ya, awak pun tahu ni nama Pavilion di tempatnya, walaupun orang Kuala. Yang orang tahu kat Lembah kat sini tak tahu nama pun. Jadi alhamdulillah kita berkarnival, karnival Islamik. Saya dengar dah 4 hari masuknya pada malam ini. Dan tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, ibu-ibu, bapa-bapa datang ke sini semata-mata untuk memeriahkan perjalanan karnival ini dan juga sama-sama kita menuntut ilmu insya-Allah. Tuan-tuan, kita sungguh-sungguhnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita baru menyambut hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam orang dipanggil Rabiul Anwar, iaitu bulan Rabiul Anwar, iaitu bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya nanti di akhirat insyaallah. Untuk tidak membuang masa pun dah 9.30, 9.40, agak lewat daripada jadual asal ni. Karnival Islamic Fest ini kita pergi kepada tajuk kita, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian. Tajuk kita pada malam ini yang kita nak sembang-sembang lah. Tidaklah nak berat penuh, tapi nak sembang-sembang, iaitu pertahankan agama, tugas siapa? Kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, iaitu dalam Al-Quran, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah Islam. Sebab itu mempertahankan agama ini ataupun yang kita buat itu jaga agama itu din. Itu adalah salah satu cabang daripada maqasid syariat. Agama adalah Islam. Nabi SAW diutuskan untuk membawa agama kebenaran. Habis dah Nabi umur 30 tahun wafat. Umur 30 tahun Nabi wafat. Dibawa pula oleh Khulafa Ar-Rasyidin 4 orang. Lepas itu kepada sahabat-sahabat, kepada tabi'in, kepada khalifah. Muawiyahnya, Bani Umayyahnya, Bani Abbasiyahnya, sampailah yang terakhir sekali Khalifah Utsmani. Dibawa agama itu, dijaga agama itu seadanya. Maka pada malam ini tuan-tuan, kita nak menghuraikan Hifzuddin ini ataupun penjagaan agama ini. Tugas siapa sebenarnya? Kita minta kepada yang berbahagia Ustaz Ashraf Ismail
yang sebenarnya kalau tuan-tuan yang ada yang dah tahu, kita nak perkenalkan walaupun dia ni kaji ataupun pegang takbir agama dia pun, tapi orang yang benar uji dia. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Yang saya muliakan sahabat saya Fadilatul Ustaz Imran Haji Ibrahim, dan bos saya Fadilatul Ustaz Tuan Haji Harif Fadilah Abdul Halim, tuan-tuan dan puan-puan yang hadirat dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada malam ni dapatlah bersama kamera bersama dengan tuan-tuan. Hari ni saya dah labun je cakap orang Kuala je kan. Dia cakap Kuala sikit. Tapi itulah. Duduk di atas ni, cahaya lampu ni kalau tak terang, tuan-tuan tak nampak. Tapi bila terang sangat, kami pula silap. Tapi tak apalah, tahan je lah. Alhamdulillah, di forum, di tempat kita forum pada malam ni, expo sempena apa nama ni, Carnival Islam Fest, Islamic Fest. Tu kata penganjur bila dia buat Islamik ni cabaran lebih sikit. Memanglah, sementara masyarakat nak biasa, dia akan ambil masa sikit. Apa-apa pun memang biasanya begitu. Sebab tu Ustaz Imran sebut tadi pun. Sebab tu kalau kita tengok sirah Nabi SAW, Nabi ketika berdakwah, Nabi mula dakwah dengan sir dulu. Sebab apa? Sebab kalau Nabi cerita secara terang, ketika awal-awal Nabi berdakwah, habis semua. Mana dakwah pun tak boleh jalan, habis orang pun kena bunuh, habis sahabat-sahabat pun akan ditangkap dan sebagainya. Maka Nabi menggunakan kaedah sir pada peringkat awal. Sehinggalah kemudiannya Nabi tekadkan, akhirnya sampailah Nabi menguasai sebuah negeri, menjadikan kerajaan, dan kemudiannya kembali, buka balik Mekah yang Nabi tinggalkan. Dikenali peristiwa tersebut dengan Fathul Makkah, pembukaan kepada Mekah. Sebab itu umat Islam ni, bila dia menawan ataupun dia kembali, dia mengambil balik satu negara, umat Islam dia tak panggil jajah, dia panggil buka. Lepas tu dalam satu hadis tentang pembukaan kota Konstantin ataupun disebut Konstantinopel tu, hadis itu sebut lataf tahunna, nanti akan ada orang yang membuka Konstantinia, akan ada orang yang membuka Konstantinia. Maknanya kota Konstantin ni bukan tak ada orang lagi ataupun hutan dia, tidak. Dia adalah sebuah tamadun Byzantine pada masa itu. Dia ada kerajaan, dia ada pemerintahan. Tapi kenapa Nabi sebut lataf tahunna, akan ada orang yang buka? Buka ni maknanya Islam ni bila dia datang, dia bukan menghancurkan. Islam ni dia datang, dia membuka lembaran baru. Dia bawa satu dimensi baru, iaitu memberi keselamatan, memberi kesejahteraan, memberi kebaikan secara berterusan kepada rakyat sebuah negara yang dibuka tadi. Baik, kembali pada soalan tadi, saya pun tak nak mukadimah ni panjang-panjang. Bagaimana hifzuddin itu, menjaga agama itu, siapa yang kena jaga dan sebagainya. Sebab itu dalam perbincangan tentang maqasid, maqasid ni maknanya tujuan, maqasid asy-syariah, ataupun tujuan kepada peraturan-peraturan yang digariskan oleh Nabi SAW kepada kita. Dalam hidup kita ni ada 3 perkara utama yang kita kena pegang atau belajar dan pegang, faham. Yang pertama bab iman. Kena belajar mengenal Allah, mengenal Rasul sehingga hari akhirat, qada dan qadar. Kemudian yang kedua, kita kena belajar bab syariat, iaitu peraturan, cara hidup, jalan hidup kita seharian sampailah kita mati. Semua kena belajar. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada yang hukumnya
sunat, ada yang sunat muakkadah, ada yang hukum harus, ada bahkan yang haram belajar ketika di dunia. Tapi bukan syariat lah, itu terkait dengan peraturan hidup. Yang ketiga, berkenaan dengan hati, iaitu ihsan. Yang Allah Ta'ala, Nabi sebut, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu bab ihsan, itu bab hati. Baik. Yang saya nak sebut ni bab syariat, bab peraturan hidup. Dalam kehidupan kita ni ada peraturan yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Setiap Nabi membawa misi ketauhidan yang sama, tapi syariat yang berbeza. Maka syariat Nabi SAW antaranya adalah syariat yang paling syamil, yang paling sempurna, dan syariat yang paling rahmah. Syariat Nabi SAW. Apa bukti syariat Nabi rahmah? Antaranya, orang yang melanggar hukum Allah, Allah tidak hukum secara direct, secara secara terus ya, kita kata ya. Maknanya tak ada sebab demo ingkar, kejap lagi turun ribut, habis. Likuk, habis. Macam mana berlaku pada umat-umat dulu. Umat kaum Lut, umat kaum Nabi Nuh. Tapi umat Nabi Muhammad antara rahmatnya, walaupun masih ada orang melanggar syariat, tapi Allah Ta'ala tangguhkan hukuman. Itu contoh antara rahmatnya syariat Nabi SAW. Baik. Tapi daripada syariat ni, para ulama bincang maqasid kepada syariat ni, iaitu tujuan kepada syariat ni. Maka digariskan 5. Bahkan sekarang para ulama kita, ulama-ulama kibar pada zaman ini, seperti mana Syekh yang baru dilantik sebagai pengurusi kepada Ittihad Ulama sedunia ni, Syekh Raisuni, ulama yang faqih dalam bidang usul dan fiqh. Mereka ni mula menyebut bahawa sebenarnya maqasid ni kalau nak bincang lebih daripada 5. Banyak lagi. Baik. Tapi yang kita selalu ditekankan ada 5, iaitu menjaga apa? Syariat kita ni tujuan dia yang pertama, hifzuddin, untuk menjaga agama, iaitu menjaga Islam, memelihara Islam. Yang kedua, menjaga hifzul akal, menjaga akal, hifzul nafs, menjaga jiwa daripada dibunuh dan sebagainya, hifzul mal, menjaga harta, dan yang kelima, hifzul nasab, ya, ataupun menjaga keturunan. Maka dengan sebab 5, dengan tujuan 5 ni tadi, maka peraturan-peraturan digariskan oleh Allah SWT. Contohnya, untuk menjaga keturunan, Allah Ta'ala memerintahkan perkahwinan. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum an la ta'dilu fawahidah. Contohnya. Dan Allah Ta'ala melarang zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Untuk menjaga harta, contohnya Allah Ta'ala perintahkan kita meniaga. Ya ayyuhallazina amanu apa ayat dia? Jangan kamu ambil harta. La taqulu amwalakum. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Maknanya Allah Ta'ala kata, nak dapat harta boleh niaga, cari cara halal, jangan ambil harta orang secara salah. Ini contoh peraturan atau undang-undang yang sebenarnya menjaga dan menyelamatkan diri kita. Tujuannya untuk menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Apatah lagi yang disebut oleh Ustaz Imran, tentulah menjaga agama ini jauh lebih penting daripada kita menjaga diri kita, daripada kita menjaga harta kita. Tentulah hifzuddin itu lebih utama, kerana Allah SWT juga sudah menyebut pada kita, menjanjikan kita, inna dina illallah al-Islam. Agama insya-Allah adalah Islam, kerana Islam satu-satunya agama yang tidak mensyirikkan Allah SWT. Kerana Islam adalah agama yang menyelamatkan umatnya dunia dan akhirat. Bahkan Allah Ta'ala sebut manusia ni Allah Ta'ala sedia ampunkan dosa-dosanya. Surah An-Nisa ayat 39.
Allah sebut innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah sedia mengampunkan dosa, Allah tidak mengampunkan dosa orang yang syirik kepada Allah. Dan itulah perbuatan yang seburuk-buruknya di sisi Allah. Walaupun di sisi manusia dia baik, orangnya sangat lemah lembut, cakapnya tak pernah meninggi suara, dengan jiran berbaik-baik, apa semua baik, tapi dia syirik kepada Allah. Itulah seburuk-buruk perbuatan di sisi Allah. Sebab itulah, maka kerana itu kita bertanggungjawab atas semua orang umat Islam, Muslim, untuk memelihara agama Allah ini supaya manusia terus menyembah Allah, manusia tidak melakukan syirik kepada Allah. Ini intro dulu lah Ustaz Amran Ustaz Amran InsyaAllah kita sambung lagi tuan. Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Ashraf Ismail di atas kupasan tajuk kita pada malam ini, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa sekalian, iaitu menjaga agama ini ataupun mempertahankan agama, tugas siapa. Jadi sebelum kita pergi lanjut ni, nak maklumkan tuan-tuan yang belakang kita ni jual macam-macam tu ha. Ada jual jersey-nya, ya, ada jual tapiknya, nampak ya. Tadi lalu ada jual ayo, ha. Ada jual sup-sup pun ada ha. Elok penuh dalam lepas ni kita ya. Sejuk-sejuk ni apa kita kena sup abang kita kat belakang apa semua tu ya. Alhamdulillah, meriah kita pada malam ini. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Jadi kita pergi kepada soalan yang kedua. Pada malam ini, kalau kita kenal balik dah, ya, kita dulu beranak-beranak dilahirkan oleh bonda kita. Ya, Masya Allah. Dulu-dulu macam gamer lah, kecil. Kena kayu sika ke kaki nak report kelahiran. Dulu report kat balai polis. Ya. Oh, Alhamdulillah. Apa ni? Islam. Mana kata kita beranak-beranak ni Islam. Apa lagi nikmat yang lebih orang kata nikmat daripada nikmat iman dan juga Islam. Dan dalam IC kita pun kat pengenalan kita tu, dia tulis Islam. Mana kata kita ni lahir Islam dan hidup sebagai orang Islam, dan insya-Allah kita akan mati sebagai orang Islam. Tuan-tuan, kalau kita tengoklah renung yang dikatakan khutbah terakhir baginda Rasulullah SAW, ya, di lembah Quranah, ya, masa itu di Arafah. Apa yang Allah SWT turunkan ayat di situ, surah Maidah tak silap, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Mana kata tuan-tuan, sempurna dah agama kita. Usahlah nak mandang apa. Yang kita kata, kenapa agama kita ni Islam ni macam ni, orang lain ni macam ni. Ya, tinggal kan orang kata, kenapa teruk benar orang Islam ni macam ni ya? Orang lain yang bukan Islam ni macam ni, elok. Orang kata ya. Sehingga kan ada di antara kita yang meragui agama yang suci, yang sebenarnya, yang lengkap apa semua ni, tapi kita dah rasa ya Allah. Itu dia. Maka kita nak tanya pada Ustaz Arif, orang kata, macam mana sebenarnya cabaran-cabaran yang dihadapi oleh umat Islam, terutamanya bukan kata orang Kuala, orang Candan ke, orang Talang ke, orang Mano ke, orang mana, tapi umat Islam di tanah air kita ni, di Nusantara kita ni, hari ini cabaran-cabaran yang kian menyesakkan dada. Ini nak menampas orang sudah tak boleh lah. Cabaran yang datang daripada segenap penjuru, dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, ya, sehingga kita ni jadi macam penin lah. Apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh umat pada hari ini, dan bagaimana kamu kita nak mengatasi masalah-masalah ini? Dipersilakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan
محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'd. Yang saya kasihi sahabat saya Ustaz Imran Perakanan bahagian takmir urusan masjid, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Kuala Lumpur, tapi berkhidmat di Jabatan Agama Perak, ditempatkan Jabatan Agama kita jaga takmir masjid ni. Orang cik sahabat saya yang saya kasih Ustaz Ashraf Ismail, pegawai takbir agama Ipoh, pegawai takbir agama Bandar Raya, orang menawajib kati. Ya, saya sendiri orang kati, ya. Jadi kita kuala kati ni Allah. Kecil-kecil tu tak ada benda lain. Dapat 3-4 ringgit, makan laksa dekat tepi longkang. Oh, itu dah benar apa-apa. Kalau dapat pergi Kuala, pergi supermarket, ngempok je dah. Dah pasal hebat benar. Tu lah apa orang kati. Kati dulu. Tapi Alhamdulillah, so kita ya, jadi tak sedar masa berlalu ya, yang mana pergi Tuhan panggil. Yang kita ni pun dah sampai ke ujung dah. Allahu Akbar, kejap masa berlalu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, begitulah perjalanan hidup agama yang kita cintai di Boswoku. Diasaskan oleh kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun, 13 di Mekah, 10 di Madinah. Berjaya, Nabi tunjuk dah lengkap dah. Batu asas yang dibina oleh kekasih Allah adalah cantik benar orang. Ya, tunggu kita nak ambil tu, nak wujudkan suasana kita hari ni. Memang mudah, tak ada apa dah silap, tak ada apa tak elok, carilah. Kalau tuan-tuan dan puan boleh cari 10,000 selagi, cari duit kat bank, duit tak tahu. Kalau boleh cari buruknya Islam, benar ya, tak ada, memang tak ada. Orang orientalis barat ya, orang yang cari pasal dengan Islam ni, dia cuba ikhtiar nak cari, memang tak ada. Ya, banyak yang tuan-tuan dengan izin Allah, layak dengan petunjuk Allah, banyak yang cari buruk Islam. Bila dia nak cari, dia terpaksa mengkaji tentang Islam, masuk Islam je dah. Ramai yang begitu. Kenapa? Sebab aku cari yang tak elok, jumpa yang elok. Jadi, sampai sudah tak jumpa yang tak elok. Akhirnya dia, tuan-tuan ingat tak kisah yang orang kita marah sangat dulu? Kan? Kita angkat sepanduk marah kita bila Nabi kita dihina. Musim Maulud, ya, Maulid Rasul. Sakit hati kita bila pelukis Demak memburuk-buruk, menghina Nabi kita Muhammad SAW. Sampai barangan Demak kita boykot semua orang Islam. Jatuh juga ekonomi Demak buat di kita, seluruh dunia. Allah sinarkan hidayah pada dia, masuk Islam dia apa. Orang yang hina Nabi itu masuk Islam, tuan-tuan. Dia berada di hadapan makam Nabi, teroyak dia, tuan-tuan. Teresak-esak dia, mensembah dia di makam Nabi. Orang yang benci Nabi, akhirnya dengan petunjuk hidayah Allah, Nabi lah orang yang paling dia sayang. Siapa-siapa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itulah hidupnya agama kita. Yang ulama bagi pada 5 pasal kan, ada perbincangan ulama. Ya, pasal 1 dah berlalu, pasal Nabi bila Nabi wafat. Pasal 2 pula disambung oleh sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. 4 orang. Hampir 30 tahun, 29 Hijriahnya, 30 Masihrinya. 30 tahun lagi dia. Habis masa tu. Hebat. Islam besar macam saya sebut tadi. Pembukaannya luas. Mungkin di zaman sahabat belum dah sampai Islam ke kaki, belum bila. Tapi sambung pula di zaman Khulafa'u, Khalifah Bani Umayyah, bermula dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan yang melantik anak dia ni
Zaid bin Yazid. Muawiyah. Ini Yazid. Yazid, maaf. Yazid bin Muawiyah. Ini pun kena hati-hati. Hati-hati benar. Hati-hati apa? Hati-hati kita tengok cerita-cerita macam-macam dulu kita belajar. Saya pun belajar dulu Allah. Buku sejarah kita, minta maaf ya. Rupanya bila kita nak rosakkan pokok, kita cabut akar. Cabut sekali akar ni udah, itu tak tumbuh dah. Bila nak rosakkan bangsa, putarkan sejarah. Ubah sejarah. Rosaklah bangsa tu. Memang rosak. Memang rosaklah tuan-tuan. Saya baru tahu 2-3 hari yang Datuk Maharaja Lela tu mufti Perak. Allah, baru tahu. Pejuang Islam tu. Yang dibunuh dia daripada lupa tu. Dan saya baru tahu juga. Ilmu cetik bila baca dengar Ustaz Muhammad Abdullah ni. Apa dia ni pernah jadi pensyarah di Rusia. Kata dia lah dalam YouTube boleh ada orang rasa dia takkan ditipu kot, lampau. Ya, melampau menipu. Dia ceritakan masa mana dia sambung belajar dia di UM, dah habis di UM. Jadi UM hantar dia, orang-orang Rusia ni nak ngajar tentang undang-undang Islam ni, dia tak minat dengan warak. Dia hantarnya orang. Minta Malaysia UM hantarlah ke Rusia. Ngajar dia tentang undang-undang Islam di sana. Di Rusia ada satu apa nama di universiti tu adalah library-nya, perpustakaan di situ ada yang perpustakaan yang terhad warna merah. Dia cerita yang warna merah tu tak boleh masuk orang sembarangan. Yang boleh masuk orang-orang universiti dia kebetulan jadi pensyarah, bolehlah dia masuk. Masuk apa lagi tuan-tuan? Terkejut dia jumpa manuskrip Melayu. Maknanya dia tulis apa? Dia tulis the legacy of letter Malay, of Malay letter. Warisan warkah Melayu. Rupanya undang-undang bertulis bangsa Melayu sudah ada sebelum Islam. Oh tuan-tuan, terkejut bila ni penemuan. Undang-undang bertulis bangsa Melayu sudah ada sebelum Islam masuk. Undang-undang ni tulisannya apa mana? Ditunjuk ada gambar. Tulisannya apa mirip tulisan Siap. Tapi bunyinya Melayu. Dia tulis apa? Dia kata seseorang yang mencuri, jika sabit mencuri undang-undang tu, dia hendaklah dihukum dengan membayar 2 tahel emas. Maknanya nak cerita apa? Nak ceritanya orang Melayu dah ada tamadunnya tersendiri. Islam masuk lagi cantiklah Melayu. Kan? Lagi kemah lah. Bila orang Melayu dah kemah. Memang orang Melayu kita ni kemah. Saya suka cerita bahasa Melayu ni. Bukan saya ni apa nama puak suka nak kata resis pula rumah kira bahasa dia. Bukan. Tapi pasal orang dah buat main dengan bahasa kita. Kan? Orang kata kena tampuk. Ya, sabar. Tampuk, sabar. Jadi panggil orang itu. Jenis kita ni jenis lambat. Dah teruk baru. Itu perangai. Jadi tuan-tuan, begitu juga perjalanan hidup dia. Bila kita tengok, jangan cepat kita hukum cerita Sayyidina Ali lawan dengan Sayyidina Muawiyah berperang lah apa, kita buruk-burukkan sahabat. Jangan, ini kita tinggalkan. Ini cerita ni kena betulkan balik, kena baca balik. Kalau cerita Yazid anak Sayyidina Muawiyah bunuh Husain di Karbala. Husain duduk apa nama Yazid duduk di mana? Karbala di mana? Jauh. Jadi banyak sangat penipuan kita. Ya? Okey, habis. Terus lagi. Habis zaman Muawiyah dinasti Umawi 89 tahun. Tapi mereka meluaskan empayar mereka Islam ni ke Andalusia. Andalusia di mana yo?
Awak di Rusia tak tahu. Saya awak tahu di Rusia ni travel agent umrah. Allah. Itu boleh tahu apa? Andalusia ni nama asing bagi Spanyol, negara yang pernah di bawah naungan Islam hampir 800 tahun. Kalau tuan-tuan ada rezeki, ada duit lebih sekarang ni, bukan macam dulu-dulu naik ke tengok. Masa saya ke Mesir dulu naik ke Betobang tahun 80-an. Mak naik ke Betobang. Satu kampung ganti kan tu. Mak naik ke Betobang. Le ni aku dah heran. Dia orang ganti 2 kali ni. Pergi umrah. Sudah sekali. Memang tak ada apa dah. Tak ada heran sekarang ni. Dulu sungguh. Dulu memang susah. Suasana mesti dulu ya. Jadi tuan-tuan dan puan, pergilah ada rezeki, pergi ambil, buat travel, tengok ke tempat umrah apa, ambil yang ziarah ke Spanyol. Ya, yang Spain kata orang putih tu. Dia tengok kesan sejarah Islam. Tapi hari ini dengan ceritanya, walaupun Spanyol jatuh di tangan Kristian, dah habis dibunuh ni, kita baca sejarah dulu. Tapi hari ini alhamdulillah dengan izin Allah, ramai balik orang masuk Islam, ramai balik. Orang dah minat dengan agama Islam itu, tuan-tuan, dengan betul wilayah Allah. Habis, sambung pasal 3 ni. Pasal 3 sambung dengan Abbasiyah. Lepas itu lebih kurang 600 lebih tahun. Lahirnya ulama-ulama besar, apa nama, lahirnya apa nama pemimpin-pemimpin yang hebat, Harun al-Rashid dan lain-lain. Dan masa Abbasiyah ni, apa nama kita kata, tamadun yang hebat ini berhasil daripada perkembangan ilmu, pengetahuan ilmu biasa. Penciptaan ilmu-ilmu. Inovasinya dahsyat di zaman Abbasiyah. Sampai tak ada benda yang tak dicipta oleh orang Islam. Masa itulah yang hari ini orang nak renew je, menambah baik je. Hasil inovasi. Habis Abbasiyah jatuh dengan masuknya Mongol, Genghis Khan, apa ya? Dan terakhir dalam celah-celah tu adalah tahun tadi zaman Islam, adalah perjuangan menentang salib, tentera apa ni yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Maknanya musuh ni sentiasa. Berakhir dengan akhirnya ke zaman masa 3 ini, berakhir dengan Osman yang di Turki yang tadi Ustaz sebut. Antaranya sultan yang paling terkenal yang Sultan Muhammad Al-Fatih selepas dia membuka Konstantinopel. Tapi berakhir tahun bila? Habis jatuh sampai dah tahun, sampai secara resminya pada tanggal 3 Mac 1924. Osmaniyah ni dia punya khilafah dia sampai ke neraka tu. Ada riwayat, ada sejarah mengatakan bahawa yang detail kita jumpa dia bagi bantuan masa Melaka diserang Portugis dan sebagainya. Ada hubungan lah, atau meriam dan sebagainya, ada hubungan. Bahkan sampai ada yang berani, kalau Ustaz Dr. Rompa yang buat kajian tu, sampai berani dia kata salah seorang anak perempuan Sultan Muhammad Al-Fatih yang terkenal yang Nabi sebut tu dikahwinkan dengan salah seorang sultan Melaka. Wallahualam. Maknanya ada hubungan. Kajian tu kena teruskan lah. Jadi tuan-tuan, jatuh juga. Siapa jatuhkannya? Kamal Atatürk. Disokong oleh Sultan Rahmid, Sultan Zahir itu. Jatuh Islam tuan-tuan. Dah jatuh, dah lemah. Diparaik, dilema dah negara Islam yang ada. British ambil, Italia ambil, apa lagi? Spanyol sapu. Bagi dilema paraid negara Islam di seluruh dunia ni. Bila dah paraid tuan-tuan, maknanya apa? Umat Islam di seluruh dunia jatuh sejatuh teruk. Sampai kita nak tengok mana dia amalan. Kalau saya boleh lihat, saya selalu buat contoh tuan-tuan. Amalan Islam ni contohnya kita mudah nak tengok di segi pakaian lah. Tahun 70-an, saya lahir Ustaz Asraf muda lagi saya jauh, Ustaz Amran muda. Saya dah tua. 68. Beranak 68 tak tahu, dan 69, 13 Mei tak tahu dengan cerita. 70-an saya ingat lagi, 75 saya dah 1.
75 darjah 1 sampai darjah 6 sekolah kebangsaan Kati pakai seluar pendek, pendek, tak pakai. Cikgu ni mana nak cari yang pakai tudung? Haram. Apa saya berani cakap apa itu? Seluruh dunia Islam apa itu? Dia jatuh dengan putih. Dia buang habis. Mungkinlah ada yang guru-guru yang ni, tapi tak nampak. Masuk kereta satu ni bukan nak cerita peribadi, nak cerita apa yang berlaku. Tahun 81 dapatlah masuk ke sekolah Izzuddin ni sekolah agama. Sekolah menengah agama Izzuddin Shah. Dapatlah tawaran, tengoklah tawaran tu. Dalam tawaran tu adalah benda yang perlu, barang-barang yang perlu dibawa. Pakaian sukan. Terkejut tengok. 3 helai seluar pendek. Sekolah agama pun seluar pendek. Dah, nak cerita tuan-tuan. Dalam masa itu bangun Imam Hasanul Banna di Mesir, Al-Maududi di India, bangun orang Islam, bangun. Kita dah tidur lama, bangun. Itu yang pelan-pelan main. Gelombang. Tengah syok gelombang 80 bulan ke yang Iran ada apa ni, komuni. 80 ya? Tengah gelombang, wah, revolusi Islam di Iran. Habis semua orang Islam, orang Melayu Malaysia ubah nama anak orang Sanjani. Tengok rupanya Iran menipu. Kita kena tipu, kita tak perasan. Dah semangat Islam ni nak berubah ni. Nak benci kat penjajah ni, dah jajah kita lama ni. Tengok, ini yang nampak Islam. Seronok. Tengok pakaian, serban, subhanallah. Hitam dengan, rupanya revolusi Syiah di Iran. Allah. Kena tipu lagi. Begitulah seterusnya tuan-tuan. Ya, sampailah hari ini berkembang. Alhamdulillah. Dan musuh tahu bahawa umat Islam tak akan dapat ditewaskan dengan senjata. Orang Islam ni kalau perang, memang kira nak mati syahid. Tak boleh. Kita kena cipta sesuatu. Maka berlakulah peperangan akal, yang panggil Ghazatul Fikri, peperangan minda. Masuk ke unsur-unsur yang boleh memecah belahkan mereka. Masukkan apa-apa saja dalam sejarah tadi kita tengok. Masuklah apa benda. Maka kita tengok pada hari ini cabaran-cabaran kita dah saya ringkas kalau masuk mana dah kita memang semua secara detail. Macam-macam. Yang paling besar kita tengok hari ni kan, yang dulu cerita LGBT, budaya LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender, dia bukan amalan. Dia kerana dia lembut, dia bukan, dia aliran pemikiran. Dia panggil apa? Dia punya gerakan, satu gerakan nak rosak orang Islam. Itu kena faham. Dia bukan amalan. Kalau cakap amalan seorang dua tu, kita pun alhamdulillah Islam ya. Kita kalau tuan-tuan nak tengok, kita bersama dengan kawan-kawan kita yang lembut-lembut ni di di Ipoh, di UTC tu. UTC Ipoh, bangunan sebagai kita lama, cari di situ hari Ahad pukul 9-10 pagi, ada dalam 25 ke 30 orang mengaji. Orang lembut dia ngaji. Yang mereka terbuka nak ngaji. Tapi bukan ustaz ni saya lah. Kalau ustaz ni bukanlah saya. Kalau saya tak lalu, ustaz ni saya. Dia lalu, takut aku. Tak lalu. Kena orang yang pandai. Kan? Kena pandai orang yang ngajar. Tapi bagus bukan apa tuan-tuan. Mereka nak saudara, mereka nak tahu. InsyaAllah demo ni esok akan jadi ejen-ejen kita yang bantu menarik kawan-kawan demo balik ke makan jalan. Mudah-mudahan ini kena oleh baik. Tapi gerakan itu terus. Tuhan nak tunjuk apa yang berlaku. Bukan kita nak mengutuk pula, bukan kita nak menghina, bukan kita nak horiskan kawan-kawan kita di Palu itu. Kena.
Tuhan nak murka. Bukanlah Tuhan tak murka lagi tu betul-betul tu. Kalau murka betul-betul, apa kaum Lut kaum apa Nabi Lut terbalik ke bumi. Ini baru goncang sikit dah merupa orang juga. Jadi tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah, maka itu gerakan, ya, mana mengajak supaya percampuran sampai di peringkat antara bangsa. Bangsa-bangsa bersatu, tuan-tuan, ada beberapa negara 190 lebih kan? 178 kan, 278. Hampir separuh, bukan separuh lah, lebih lagi dari separuh. 70 apa ke saya tak ingat. Saya baca tu, tak ingat dah dia punya apa fakta tu, kat nombor tu. Separuh yang lebih daripada separuh yang tidak menganggap LGBT ini satu jenayah. Malaysia. Malaysia dan beberapa buah negara yang terkonten mengatakan LGBT ini berdosa, tak boleh, ini bukan budaya agama. Negara lain-lain, Amerika Syarikat, Selsia Agung masuk bersatu. Dia berapa? Nak cerita apa, nak ceritanya, nak jadikan biar orang kata lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Ini tak apa, ini hak asasi. Bahaya. Dan satu lagi yang baru, belum besar lagi gerakannya. Dia panggil apa? Dia panggil apa ni? Tadi ingat apa istilahnya? Itu tak apa benda baru. Awak tak apa ingat? Debis. Apa benda Debis ni kan? Debis ni makna day baby, maksud gitu. Debis ni mak bapak bila lahir anak, katalah lahir anak lelaki atau lahir anak perempuan, anak lelaki anak perempuan dia tu tak boleh diiktiraf sebagai lelaki. Mak bapak tak boleh menentukan jantina anak-anak. Walaupun dia lahir laki-laki, umur 18 esok dia nak jadi lelaki ke jadi perempuan. Dia yang kena tentukan. Takkan gila. Gila lah tu. Dulu kita riuh pasal umur 18 tahun baru boleh tentukan agama. Mamak kita marah. Yang ini pun akan ada kadang-kadang di tengah jalan. Ya, maknanya bapak dengan mak tak boleh tentukan jantina anak-anak. Umur dia 18 esok, dia dah nak tentukan nak jadi jantan ke nak jadi jin. Mati orang benda tuan. Ini serangan-serangan. Banyak lagi lah. Pahaman plural, pahaman liberal. Agama ni sama aja. Kan? Tak adanya beza. Islam pun ngajak buat baik, yang lain pun ngajak buat baik. Kenapa kita nak? Jangan kita salah faham. Jadi tak boleh, ya. Itu dia agama tak sama. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Begitulah yang lain. Yang terbaru sekali, ini pun kesan, ya. Yang kita risau sangat, ya. Serangan ISIS, orang cakap ISIS. Kita tak faham benda ISIS. ISIS ni sebenarnya dia nak lagu apa nama perlembagaan di bawah 153. Dia baca silah, dia nak cerita lah, cerita Pak ISIS ni tuan-tuan boleh baca lah. Tapi nak cerita sampai bila melihat umat Islam sudah tak kuat, demo kelahi sesaja sesama demo, aku, kamu. Jadi orang-orang yang benci, yang tengok Islam dah apa lemah ni masuk. Trek. Jadi tuan-tuan, itulah yang kita kena pertahankan. Hak mempertahankan agama ini, hak kita. Ketitisan darah yang terakhir. Mak ayah kita, saya tetap meletakkan datuk nenek moyang kita. Memang dia berjegah untuk pertahankan agama. Bukan salam-salam manusia yang ada di bumi bertuah ini. Ya, kita orang Islam, kita orang yang hebat. Keturunan kita keturunan hebat. Kalau tuan-tuan baca yang saya tadi sebut Dr. Ropa tu, saya suka baca cerita dia, kajian dia. Kajian ni bukan kajian saja, dia pernah hentak di Muzakarah Ulama 2-3 tahun yang lalu. Dia kata apa? Dia kata orang Melayu ni jangan main-main. Keturunan dia daripada keturunan Nabi Ibrahim. Tak kerja kita tengok. Nabi Ibrahim kahwin nombor 1, dapat apa nama Siti Sarah, dapat anak Ishak sebelumlah. Maknanya Nabi Ishak nombor 2. Lepas tu kahwin dengan Siti Sarah, dapat anak Ismail, melahirkan bangsa Arab. Lepas tu baru dapat anak Ishak, melahirkan Bani Israel. Yahudi lah kita kata sekarang. Nabi Ibrahim kahwin dengan nama seorang perempuan namanya Siti Kanturah. Siti Kanturah ni melahirkan 6 anak. Nini dah lahir di bangsa Melayu.
Melayu Campa, Melayu Indonesia, Melayu Thailand, Melayu Petani, Melayu. Maknanya daripada keturunan Nabi. Kita ni mulia. Maknanya adik-adik sebapak dengan Yahudi tu panggil Yahudi ada sikit. Dengki, khianat ni orang berniaga dia laku. Ni geram ni Yahudi laku. Aku tak laku. Lain je orang dia. Ya? Jadi kita buah benda-benda tu. Jadi kita kena ingat, tuan-tuan dan puan, kita berasal daripada rumpun Melayu yang sangat luar biasa. Ya, kita ada nilai yang sangat hebat. Oleh itu, mari tengok isu-isu yang mana kita kena bangkit untuk menentang, kita bukan benci kepada orang, kita bukan menghina siapa-siapa, kita menegakkan hak kita sebagai orang Islam. Ya, orang Islam. Bila agama kita tercabar, kita kena bercakap. Ya, kita kena bercakap, kita kena bergerak, kita kena bertindak. Jangan sampai udah jadi apa kita bagi, dan nasi dah jadi bubur baru tak ada guna. Jadi insya-Allah saya yakin dengan adanya kekuatan kita semua, saya yakin tuan-tuan dan puan yang hadir, insya-Allah kita bersama-sama tegakkan agama kita. Tegak di mana? Tegak dulu di rumah kita. Semayang jangan tinggal. Mak bapak semayang masjid, berjemaah, orang jemaah semayang sejadah. Anak melengkor atau apa? Jangan. Biar kita sama-sama dalam satu keluarga tu selalu bangun ke Islam di rumah. Makan jemaah ramai. Konoknya. Ya, yang ini kita kena wujudkan. Baru kekuatan kita akan tercapai insya-Allah. Saya serahkan balik pada Ustaz Imran. Wallahu a'lam. Jazakallah. Lambat sikit. Okey. Jazakallah khairan katsiran kepada Sahabat Fadilah di atas kupasan tentang cabaran-cabaran kita umat Islam yang kalau kita tengok tadi memang sangat-sangat menggerunkan. Dan sebenarnya kita tarik silah ataupun cerita yang diceritakan tadi oleh Ustaz Aris kepada kita tuan-tuan tentang bagaimanakah uniknya bangsa kita ini. Dan sebenarnya setiap zaman itu ada penjaga-penjaga, ada yang mempertahankan agama. Dan itu kita tengok sejarah. Betul lah sejarah kita ini ditulis. Dan ditulis oleh orang lain. Oleh orang kafir, orang Islam. Jadi dia menggambarkan dulu siapa? Tok Janggut. Tok Mali. Mak Kilau. Semua ni adalah penentang-penentang. Tengok istilah dia. Padahal demo ni lah ulama-ulama. Tok Kupaloh. Demo ni ulama-ulama yang mempertahankan agama dan bangsa. Dan kalau kita tengok penulisan kitab-kitab lama lah tuan-tuan muslimat sekalian. Dan sama ada tafsir Juzul Amma tu karangan Al-Alamah Al-Adib Jamin Abdul Murad tu karangan Syekh Fatani kepada dia ada cerita pasal bangsa. Bangunlah wahai bangsaku daripada tidur yang lena ayat ni. Nampak? Mana kata ulama ini meletakkan kepentingan Islam itu nombor, tapi dia tak lupa bangsa dia. Bukan cerita resis ni tadi, tapi kerana sayang ke bangsa. Tapi ada orang kata, kita jangan resis dengan apa. Memanglah, betul lah. Ya, wa qabaila li ta'arafu, Tuhan jadikan kita kabilah-kabilah untuk berkasih sayang, berkenal-kenalan, betul. Tapi sebab kita ni Allah lahirkan sebagai orang Melayu. Ya, perlu ada sayang kepada bangsa kita. Tapi kita tengok, ini dia. Orang-orang pengkhianat ni tadi, dari zaman dulu lagi dah ada. Siapa yang hingga tertangkap untuk janggut, hingga cerita macam siapa? Orang kita juga. Pengkhianat ni orang kita juga. Cerita kejatuhan Melaka pun ceritanya dulu. Orang kita juga. Bukannya orang lain. Bukannya orang luar. Tapi orang kita. Sebab apa? Sebab kita ni ada hasad dengki, ada PhD. Hasad dengki, khianat dan sebagainya. Dan akhirnya berlaku kejatuhan Empire Melaka itu sebenarnya tuan-tuan adalah satu musibah. Sebab apa? Habis kitab-kitab yang berkabur di Istana Melaka tu kitab lah apa semuanya dah kena bakar. Tapi sekarang ni siapa-siapa yang ada kemampuan baca itulah, ada kemampuan lebih kurang 4,000 manuskrip lama Melayu ada di perpustakaan negara. Siapa nak pergi baca?
nak pergi cedok balik, nak pergi hurai balik sejarah bangsa kita. Tulisan nama macam saya ni. Siapa? Tak ada juga. Tak ada juga. Dok sibuk mengempit. Dok sibuk main gitar tepi jalan. Minta maaf lah. Gereng. Apa sudah ada kita? Sebab itu ulama-ulama boleh ya. Bangunlah daripada tidur yang lena, wahai bangsa. Ya. Buaya Hamka sendiri pun. Oh, nampak? Buaya Hamka. Walaupun dia ni orang Indonesia, tapi dia rumput Melayu. Ya. Di saat agamamu dicemari, tetapi kamu tak buat sesuatu, maka bersedialah untuk menenun kain kapanmu. Mana kata lebih baik kita mati lah. Kalau agama kita ni orang dok kacau, orang dok hina, orang dok baik, kita tak buat apa-apa. Kita tak bersuara. Ini kita buat. Sebab itu saya nak huraikan dah panjang ni, tapi kita nak tahulah daripada Ustaz Ishraq ya, langkah-langkah kita Ustaz. Sebenarnya mempertahankan agama ni, kita sambung Ustaz Arif ni ya, dalam 2-3 benda supaya kita lebih orang kata berwaspada dan cuba untuk orang kata mempertahankan agama kita bersama. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, dan juga bermula Fadil Ustaz Aris. Saya terus je nak sambung. Banyak. Baik. Tampaknya dia sebut tadi, saya nak orang kata apa, bagi skop yang jelas sikit pasal bila disebut bangsa-bangsa, banyak orang kata kita seolah-olah asabiyah manda'a ila asabiyah falaysa minni. Asabiyah ni maksudnya apa yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu golongan yang mempertahankan harta benda yang salah. Itu ta'assub, itu ataupun itu kita kata asabiyah yang dilarang. Yang keduanya, kenapa bila kita selalu sebut bangsa kita Melayu? Kerana di Nusantara, di Malaysia terutamanya, Melayu ni dia adalah sinonim dengan Islam. Kerana dialah yang sinonim dengan Islam. Bukan Islam ni untuk Melayu je, tidak. Tapi di tempat kita ni, wakil kita, kalau kita belajar fiqhul wakil kita pun, mana wakil kita ataupun kedudukan kita di sini, Melayu itu dikuatkan oleh Islam, Islam itu dikuatkan oleh Melayu. Jadi dia ada pergi balik. Ya. Mana Islam, Allah SWT tidak memerlukan kepada pertolongan hamba-Nya. Hamba-lah yang memerlukan pertolongan Allah. Tetapi Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menolong agama-Nya. In tansurullah yansurukum. Seolah-olah maksudnya bukan Allah memerlukan pertolongan tu, tapi Allah suruh kita bekerja untuk menaikkan agama ni. Maka selama hari ini yang telah menaikkan Islam itu bangsa kita. Sebab itu kita sebut, kita tak menafikan adanya kebaikan daripada bangsa-bangsa lain yang juga kadang-kadang macam contoh pada zaman ini Cina seperti Doktor kan yang dah jadi Muslim, dah jadi pendakwa, Dr. Ridwanti, banyak lagi lah doktor yang India tu, Dr. Farid Ravi. Kita tak nafikan kebaikan, tapi ada satu kajian pun saya menarik juga, yang menarik saya sebut sini. Prof. Syed Naqib Al-Atas, saya dengar kuliah daripada murid dia. Murid dia ni orang Rusia. Ustaz Adil dah sebut tadi, orang kita pergi Rusia. Ada pensyarah daripada Rusia, dia sudah jadi profesor dah pun di UTM Semarang, di Kasis. Namanya Prof. Tatiana Denisova. Dia ni orang Rusia betul, tapi umur dah 50-an lah, Prof lah. Dia bentangkan tentang sejarah kedatangan Islam ke tanah Melayu. Menarik kajian. Sebab itu kita kajian-kajian sejarah ni kadang-kadang pelbagai kan. Cuma kita tengok daripada kajian orang yang lebih siqah, orang lebih kita percayai.
seperti mana Prof. Syed Nakib Al-Attah dan murid-muridnya. Mereka membuat kajian bahawa menunjukkan bahawa Islam datang ke Nusantara ni kebanyakannya daripada pendakwah yang memang datang sebagai pendakwah. Bukan seperti mana tulisan orientalis, mereka datang berdagang sambil-sambil dakwah. Itu tak betul. Mereka datang sini bukan sebagai pedagang. Mereka datang bersama dengan pedagang. Yang datang tu siapa? Yang datang tu para alim ulama. Jadi strategi mereka datang sini selain daripada mereka berbuat baik dengan masyarakat kita, mereka sebahagian kemudian dah diterima, mereka kemudian berkahwin dan kemudiannya terus diterima. Sebab itu kaedah dakwah yang paling berkesan tuan-tuan kalau nak pergi mana-mana tempat, memang dipesan oleh ulama dulu, selalunya kalau anak-anak murid pondok, dia kata bila kamu pergi satu kampung, kamu pergi cari orang yang paling pengaruh dekat kampung tu dulu. Jangan pergi tengok masyarakat ni buat kerja tak betul, terus bid'ah, ini haram, ini tak betul, ini dengan kamu sekali kena umban dulu. Itu contohnya macam mana ulama dulu datang, dia tengok, dia tahu masyarakat Melayu banyak buat benda tak betul. tapi pelan-pelan, dia berkawan dulu, dia baik dulu, dia begitu, dia begini, dia sampai dia dah dapat hati orang tu, lepas itu senang. Macam ada kawan saya, dia kahwin orang Sarawak, dia cakap saya, macam mana dia kata kalau lepas kahwin dia tak nak duduk di Sarawak juga, dia tak nak pergi tempat lain. Saya kata tambat hati dia dulu. Dah kamu bercinta, dah kahwin dengan dia, lepas kahwin, lepas tu ejal balik kemari, insya-Allah dapat. Dia risau tu sebelum kahwin. Jadi dia pun lepas kahwin memang iyalah dah kahwin, bercinta sebagainya. Tengok sekarang udah duduk di Semenanjung dah. Tambat hati dulu. Maksudnya itu kaedah je lah berdakwah nak sebut tu. Maka Prof. Tatiana disebut bahawa mereka datang kemari, mereka datang berdakwah. Bukan nak menafikan, tapi maknanya mereka menafikan Islam itu datang daripada Cina atau daripada Gujarat, daripada India, bukan. Majoritinya daripada Arab. Kita dapat Islam direct daripada ulama-ulama Arab. Sebab itu bahasa kita banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Budaya kita juga banyak dipengaruhi oleh budaya Arab Islam. Sikit kita ada budaya-budaya yang lain. Sebab apa? Kalau mengikut India ataupun Cina, mereka bermazhab Hanafi. Kalau katalah pendakwah tu datang, ini salah satu daripada hujah. Pendakwah tu datang dari India dan Cina, kita ni mesti bermazhab Hanafi. Tapi sebab apa kita mazhab Syafi'i? Kerana tanah Arab pada masa itu majoritinya ulama datang ni bermazhab Syafi'i. Baik. Itu contoh bagaimana pada dululah. Baik. Sebab itu saya nak sebut tu bukan apa, supaya kita ada proud, kita ada rasa sayang. Islam dengan bangsa kita tu dia sekali. Dia tak boleh dipisahkan. Walaupun iyalah kita tak boleh terlampau menyebut Melayu tu, tapi oleh kerana dengan maksud apabila kita menyebut Melayu tu dengan maksud kita menjaga memelihara Islam. Betul ada kaedah dalam bahasa ni, apabila izah istama'a iftaraq. Bila dicantumkan dua perkataan itu maknanya lain, iaitu perkataan Islam dan Melayu. Maknanya tak sama. Satu Islam agama, Melayu bangsa. Izah iftaraqa istama'a. Tapi bila disebut salah satu je, maknanya satu. Bila disebut salah satu, maknanya satu. Bila sebut Islam, kalau di sini sebut Islam, maknanya Islam dan Melayu. Bila disebut Melayu, Melayu dan Islam. Itu kaedah pada pemahaman bahasa. Sebab itu kalau orang marah sangat, kita kena gabung begitulah. Itu sebabnya kita mempertahankan itu, kerana dia ada kaitan dengan Islam. Jadi tugas siapa? Tugas kita di negara ni. Tugas siapa? Tugas kita. Jadi untuk tugas ini saya beritahu yang pertama sekali, kita sendiri kena sedarlah bagaimana Fadil Ustaz Hadir dah sebut tadi, kita ada tugas menjaga agama pada diri sendiri. Tugas menjaga agama pada diri sendiri, kena jaga dirilah.
hubungan kita dengan Allah Ta'ala, solatnya, puasa, zakat dan sebagainya. Kemudian tugas menjaga agama pada keluarga kita. Kalau kita sebagai ayah, macam mana kita kena didik anak-anak kita. Sebagai ibu, macam mana nak kena buat. Itu tugas menjaga agama di kalangan keluarga kita. Kalau kita cuai, kita telah mencuaikan agama pada keluarga kita. Akan ditanya di akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita disuruh menjaga diri kita dan ahli keluarga. Kemudian peringkat keluarga, masyarakat. Macam mana pula kita menjaga agama di peringkat masyarakat. Sebagai contohnya, kalau kita duduk dalam masyarakat Muslim dan non-Muslim, maka kita sebagai orang Islam, kita mesti jadi orang yang mempunyai akhlak yang paling baik. Sebenarnya yang buat oleh Nabi para sahabat. Kerana akhlaklah yang banyak menambat orang bukan Islam untuk mengenal Islam. Itu yang dibuat di mata-kata. Kita jangan jadi orang yang lebih teruk. Kadang-kadang kita pergi kampung orang asli yang dekat-dekat Tapah ke, dekat-dekat dengan kampung orang Melayu. Kita ajak orang asli masuk Islam. Dia kata, Syema bukan tak nak masuk Islam, cik, kata dia. Tapi ayam Syema orang Melayu, curi, kata dia. Kan? Orang kita juga, walaupun dia sebut Melayu, tapi macam saya sebut tadi, bila sebut Melayu, Islam lah. Jadi orang kita pula tunjuk contoh tak bagus. Pergi curi ayam dia buat apa? Dia dah lah jenis lorong bendoi. Jabatan Perikanan marah dia tangkap ikan-ikan larangan. Dia kata, cik, lain kali tulislah nama dekat ikan ni, kata dia. Ini Jabatan Perikanan punya, saya pun tak ambil lah, kata dia. Mana nak nulis dekat ikan? Ada pun lorong je. Lorong ini cerita betul. Sebab demo ni memang macam itu. Jadi berdakwah pada demo pun cabaran juga, tuan-tuan. Siapa pernah masuk ke kampung demo yang dalam tu, kita tahulah. Baik. Nak cerita balik. Jadi peranan kita dalam masyarakat, macam mana nak jaga Islam. Jangan cemarkan Islam dengan perangai kita. Tadi saya terburuga guru untuk jadi guru takmir. Saya tanya satu ustazah tu, dia nak jadi guru takmir. Saya kata, ustazah, kalau orang luar argue pada ustazah, kalau Islam itu baik, luar tu maksud saya orang agama lain lah. Kalau Islam itu baik, kenapa orang Islam di Malaysia ni majoriti penagih dadah di Malaysia ni orang Islam? Dia kata dah majoriti penduduknya orang Islam. Saya kata majoriti kita 60% je. Tapi majoriti yang isyak dadah tu orang Islam 90%. Mana datang lagi tambah 30%? Kenapa? Kalau Islam itu baik, kenapa kita majoriti? Ustazah tu pun tak boleh jawab. Saya kata kalau macam itu, kalau kita masuk lapangan, akhirnya nanti orang bukan Islam nampak, kenapa perlu kami masuk agama kamu, sedangkan agama kamu pun masih lagi belum jadi agama yang paling baik. Ini yang disebut oleh Ustaz Imran tadi. Kita kena letakkan hujah bahawa orang Islam ni, agama Islam ni agama yang paling benar. Ajaran dia tidak pernah ada salah. Tapi oleh kerana ajaran dia yang paling benar, maka dialah agama yang paling kuat menerima cabaran. Sebab itulah ramai yang terjerumus apabila imannya tak kuat. Itu kelemahan penganut, bukan kelemahan agama. Kamu pegang Islam dengan pegangan yang betul-betul paling baik, kamu akan dapati dialah manusia yang paling baik dalam dunia. Contoh yang kami ada contoh terbaik, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya, kita punya tanggungjawab terhadap negara, jaga negara kita. Mana jaga agama pada negara kita. Ini yang kita duk riuh, duk jaga, duk risau. Bukan untuk cari makannya, tuan-tuan. Kalau nak cari makan, lantak je lah. Dia mana buat apa, lantak. Yang penting, aku gerak dapat makan. Udah. Itu orang yang perangainya sebiji macam lembu kobor. Lembu kobor, dia bangun tidur, dia bukan fikir apa. Dia fikir mana rumput nak makan, mana tempat nak minum. Manusia tak begitu. Kita ada tanggungjawab. Kita khalifah ni ada tanggungjawab. Mana tanggungjawab pada negara kita nak jaga Islam itu, jaga agama. Apa-apa yang melibatkan Islam terancam, seperti mana LGBT, ghazul fikri ni, serangan-serangan pemikiran yang dari dalam ni sebenarnya lebih bahaya daripada yang luar. Terbukti Ustaz Imran pun dah sebut tadi, serangan-serangan ini
yang menyebabkan Islam jatuh kebanyakannya dari dalam. Kemal Atatürk di Turki itu bukan datangnya dia datang sebagai orang bukan Islam, tak. Dia datang sebagai orang Islam. Al-Asisi di Mesir itu, kenapa Dr. Mursi percaya dengan dia? Sebab Dr. Mursi kata selepas berada bersama dengan dia, Asisi puasa Isnin Khamis, anak-anak dia hantar sekolah tahfiz, hafal Quran, dia sudah menunjukkan kebaikan. Lepas tu seriap kena dari dalam, ibu-ibu bapa. Ancaman yang paling bahaya bukan yang luar, ancaman paling bahaya dari dalam. Sebab itu mereka sedang meracun pemikiran umat Islam dengan racun-racun liberalismenya, pluralismenya, macam apa nama LGBT dan sebagainya, semua nak dihalalkan, semua nak diharuskan. Okey, Islam agama rahmah itu disalahartikan boleh semua. Sedangkan rahmah itu rahmah dengan syariat. Betul Allah Ta'ala letakkan ayat tadi, wa ma arsalnaka, tidak aku utuskan engkau. Utus Nabi ni untuk bawa apa? Bawa akidah dan syariat. Illa rahmatan lil alamin. Maknanya bukanlah semata-mata datangnya Nabi dapat rahmat free. Bukan. Maksudnya rahmat dalam bentuk semua benda boleh. Bukan. Rahmat ni maknanya apabila datangnya Nabi berserta dengan syariatnya, maka kita akan mendapat rahmat yang paling penting dunia dan akhirat. Dan akhir sekali, kita jaga semua benda ni. Yang penting tadi untuk jaga siapa? Jaga agama. Sebab itu Islam mengajar kita jangan pentingkan diri sendiri, bukan untuk diri kita. Yang kita jaga sangat-sangat ni untuk jaga apa? Jaga agama. Tengok sahabat-sahabat kita nampak macam dah ngelero ke lain ni, kita tarik dia balik. Bukan sebab kita busy body, tapi sebab kita nak jaga agama, nak jaga Islam. Jangan Islam jadi buruk kerana dia. Lepas tu kami di Jawatan Agama, kami buat modul kefahaman poligami. Orang marah, apa hal ni? Sebab kami nak jaga agama. Sebab orang memburukkan Islam dengan poligami yang diamalkan secara salah. Kami buat modul supaya orang faham, kalau nak buat betul-betul, buat yang elok. Kalau isteri tak setuju, dia ada hak dia ada cara dia. Buat bagi betul, jangan cara yang salah. Kita ajar orang cara yang betul, bukan kita semata-mata menggalakkan. Ramai orang marah, bos tak ada yang kena marah lah, kan? Ada datin-datin yang kena, apa lah Ustaz? Mereka tak faham. Niat kita bukan nak jaga individu yang nak poligami. Niat kita nak jaga Islam, supaya jangan orang salah faham tentang Islam. Sama juga Jabatan Agama Islam Perak, alhamdulillah, kita juga mengeluarkan modul fiqh jihad berkenaan dengan sifat perang Nabi. Kita ajar jihad yang betul. Sebab apa? Kita nak jaga Islam, supaya kalau orang tu nak berjihad, dia betul nak berjihad, dia jihad jalan yang betul, bukan golongan yang salah. Itulah yang cuba kami buat. Yang kita buat ni semata-mata supaya menjaga Islam. Samalah kita, tuan-tuan pun ada tanggungjawab, kami ada tanggungjawab, masing-masing semua ada tanggungjawab. Hatta saya dulu banyak last ni nak sebut, jenuh saya fikir di mana keadilan Allah bila melahirkan kita dalam keluarga Islam, seperti mana Ustaz Imran sebut tadi, ada Islam tu dalam ni, dan satu lagi keluarga lahir dalam keluarga Hindu dan sebagainya. Macam mana keadilan Allah? Saya jenuh fikir, tak jumpa. Sebab dia ada kekurangan, kita ada kelebihan dari sudut agama. Kita mudah dapat agama, kita mudah kenal, kemudian kita beriman. Akhirnya setelah saya tanya, cari, baca kitab, tanya dan terus tanya, akhirnya saya dapat jawapan. Rupanya keadilan Allah terletaknya pada tanggungjawab kita untuk menyampaikan Islam kepada mereka. Maknanya jangan ingat kita dah dapat mudah, kita seronok, kita boleh masuk surga. Dia mungkin akan dakwa kita di akhirat, dia dulu dapat Islam, tapi dia tak pernah sampaikan aku Islam. Jadi sebab itu saya akhir kalam menyebut ini,
Menjaga Islam, memelihara Islam ni tugas kita semua, tuan-tuan. Bukan tugas kami ustaz-ustaz, bukan ulama, bukan mufti saja. Tugas semua orang mengikut kemampuan masing-masing. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Ashraf. Ya, jadi kita berada di pusingan yang terakhir sikit lagi. Ya, jadi kupasan Ustaz Ashraf tadi kita dah faham tentang bagaimana orang-orang yang tidak menyenangi agama ini cuba meracun kita. Cuba meracun, tak tahu lah racun roundup ke apa. Dia meracun pemikiran hingga akhirnya kita jadi tidak keluar. Jadi akhirnya Ustaz, lah yang nak balik lah. Dia pun dah muak. Nak muak dah. Akhir sekali kita nak tengok satu kisah. Mungkin tuan-tuan dah pernah dengar lah. Cerita rakyat kita. Cerita orang Melayu ni banyak cerita rakyat. Antara satu cerita rakyat tu, satu cerita luncai. Luncai. Kita luncai. Jadi selalu kita menyebut biarkan luncai terjun dengan lagu-lagunya. Biarkan. Tapi kita tahu tak kisah asal cerita luncai macam mana? Jadi macam ni. Ini yang kita nak sebut bahawa umat Islam di Malaysia ni, dia dah terkena sindrom itu. Sindrom luncai nama. Macam mana? Ya, cerita luncai ni awak cerita sikit lah pada hadirin kita ni ibu-bapa. Cerita luncai ni cerita orang yang bijak. Cerita bijak, orang yang bijak cakap lah apa semua pandai. Tapi dia ni jadi tak pandai jaga mulut. Dia tak pandai jaga mulut. Kisah story dia pergi istana. Pergi istana, bukan istana jandan kita ni lah. Saya dalam kereta tu. Satu hari dia jumpa dengan raja. Maka dia kabur orang raja tu, tuanku. Kata muka tuanku ni macam ayah, bapak, patik. Kata, arwah bapak, bukan bapak, arwah. Kata, kata begitu dengan raja, marah raja. Maka raja pun memerintahkan luncai ni untuk dibunuh kerana mencemak. Maka raja memerintah dibunuh, maka luncai ni dibawa ke tengah laut. Ke tengah laut. Ini tadi cerita dia tuan-tuan. 5 minit sampai. Maka luncai ni terjun, bukan terjun, duduk tengah-tengah sampai. Pengawal ni 2 orang, seorang duduk belakang, seorang duduk depan, gayung. Dan luncai ni pun kabur tengah-tengah kayu, kata mau tak tuan hamba berdua teman nak ngajar 2 rangkap pantun ataupun 2 rangkap lagu. Apa lagu dia? Kata orang yang di depan hendaklah menyanyi apa ni? Luncai terjun apa ni? Orang yang di apa ni? Di depan. Luncai terjun dengan lagu-lagunya. Maka orang yang di belakang kata biarkan. Biarkan. Jadi inilah cerita. Tengah-tengah demo berkayuh dan demo ni menyanyi. Yang belakang kata luncai dengan terjun lagu-lagu ni, yang depan kata biarkan. Terjunlah luncai ni benar-benar dalam laut. Maka orang yang belakang kabur, luncai terjun dengan lagu-lagunya. Maka orang depan kata biarkan. Larilah Pak Luncai ni, berenang tu dengan elok dia ni. Itulah cerita asalnya bagaimana istilah itu dapat. Luncai dengan terjun dengan lagu-lagu biarkan. Ini Ustaz, nak kabur lah orang kita ni. Banyak isu-isu yang cerita tadi. Iset lah orang anak yang boleh debate cerita ni tadi. Dengan kebanyakan dia macam tu. Biarlah. Biarkan. Yang melanda, dia kata sindrom yang melanda umat Islam. Sindrom apa dia? Luncai. Macam mana Ustaz kita bagi dia bersedur. Silakan. Terima kasih. Lambat sikit Malaysia dia pergi Gelombang lu omong-omong baru sampai sini.
Jadi tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah ya. Cerita menarik ya. Banyak cerita rakyat ni banyak ya. Selalu ni cerita kita dulu orang tua kita konon tengok. Kita pun lupa cerita dengan anak-anak kita. Mereka sibuk lain kan. Kita nak cari mana, dia pun tidur dengan handphone je. Kan? Tidur dengan komputer dia pun kata bila nak tengok cerita rakyat dulu. Ada cerita rakyat. Dan ada moral, orang sekarang sebut moral of story ni kan. Moral of the story ni. Apa ke orang Melayu ni tuan-tuan dan menarik tu. Saya bila baca cerita-cerita orang Melayu ni, saya selalu bawa dalam ceramah sebelum kita jawab ni. Saya suka bawa pantun-pantun Melayu. Saya dengar cerita orang apa nama pantun Melayu. Tu ingat pantun Melayu kita. Pantun tadi yang Pulau Pandan ya. Pulau Pandan jauh ke tengah gunung naik macam apa. Tuan-tuan ingat orang Melayu buat pantun Pulau Pandan jauh ke tengah gunung naik macam 3 itu sesaja. Dia tengok dulu. Ya. Okey. Oh, dia tukar mic. Bateri kurang. Oh, ya tak apa. Pulau Pandan mana duduk? Pulau Pandan memang duduknya di tengah-tengah. Gunung naik memang cabangnya 3, bukan 2, bukan 1. Pulau Pandan jauh ke tengah gunung naik bercabang 3. Mana duduknya gunung naik ni? Di Kepulauan Riau. Begini. Mana orang Melayu, bukan mereka. Bukan main tiba dia nak buat, orang kata apa nama? Nak buat pantun. Kalau hari ini memang hamu biru. Itu tadi biarkan. Anak gajah di dalam cawan. Gila apa? Dibawa berlari si anak kecil. Nipu je roja. Pantun pun dah rosak. Habislah lain. Biarlah. Pantun aja. Aduh, biarkan. Sikit kan? Kita tengok mana. Betul tu kan? Pisang mah di bawah belayar. Saya dengar ceramah orang bijak, Profesor Datuk Dr. Yusuf Osman, pakar fizik di Melaka. Saya ingat dapat benda di Melaka. Dia kata, tuan-tuan, dan sama-sama dia mentangan kereta dia. Pula apa ni, pisang mah di bawah belayar. Mengapa orang Melayu tu dia pisang mah di bawah belayar? Tak pernah kita jumpa pantun Melayu, pisang abu di bawah belayar. Mana dia? Ngapa pisang mah? Oh, pisang mah ni rupanya pisang yang menambah tenaga. Orang dulu orang tua dulu jangan banyak sangat mengingat makan pisang mah ni. Bisa. Rupanya tenaga. Jadi bila bawa belayar, elok benar lah untuk bagi orang tenaga. Pisang ni pula satu buahan yang dia tak masak serentak. Dia masak lambat. Dia tak masak sekaligus. Jadi panjang masanya boleh makan dan bawa lama dalam pelayaran. Tengok kan pisang emas di bawah. Oh ya Allah, hebat ni kata orang Melayu. Saya tengok orang lagi satu Datuk apa? Profesor Muati tu yang pakar komunikasi tu. Orang Melayu dulu ni, saya tahu orang Melayu sekarang ni, budak-budak Melayu ni mana dia dah pakai kain batik. Kalau pekan pakai seluar ni. Orang kampung kan. Maknanya orang Melayu pakai kain batik pun ada cara. Oh, mak kata dahsyat orang Melayu ni. Dia orang betul. Dia pakai kain batik tu, kalau kepala kain ataupun kita kata apa nama? Punca kain. Punca kain tu kalau duduk di belakang, kalau yang memakai tu orang yang dah kahwin, punca kain tu kena duduk belakang. Anak dara punca kain tu depan. Balu belah kanan, janda belah kiri. Oh, kopi itu maknanya pakai kain batik itu communicate something ni kan. Maknanya berbicara dengan orang. Maknanya kalau tengok muka kain batik dia pakai, bini orang tu yang kacau. Hari ini tengok orang pakai orang buat kain batik. Siang janda, malam anak dara. Petang dah jadi bini orang. Ikut dah ni pakai mana? Dia tahu? Tak tahu. Hadirin hadirat yang rahmati Allah. Tadi saya pernah sebut kita dah ujung ni. Ya.
apa nama tadi, maksudnya bicara walaupun cerita itu cerita rakyat, tapi cerita rakyat tu mungkin betul mungkin tidak itu, tapi dia apa orang kata penuh dengan maksud yang sangat besar nak diberitahu kepada generasi kemudian. Jangan, kita tak boleh. Kalau dalam Islam pun dia ada namanya man lam yahtammu bi amri muslimin laisa minhu. Barang siapa yang tidak mengambil berat tentang urusan orang Islam, dia bukan di kalangan orang Islam. Jadi, yalah, sekarang kita Islam tak lah. Demo nyalok pegang lalu Islam kita pun kan wasok pegang kita opini ke. Kan demo bagi kita makan aja tu. Bahasa-bahasa boleh. Jadi sampai ke peringkat pula tuan-tuan dan puan, akhirnya dinodai, akhirnya orang-orang yang tak gemar melihat ke perdamaian, tak gemar melihat Islam ini, maka mereka cuba bawa masuk benda-benda yang pelik-pelik, dan akhirnya kita tengok tuan-tuan dicabar. Islam dicabuk di mana-mana. Di luar negara kita dah tentulah dengan musuh-musuh Islam, dalam negara dicampur dalam negara sendiri. Berani dah melawan tu. Bukanlah kita memang nak cerita resis, bukan, tapi nak cerita kenapa agama kita berani dicampur. Dulu kita buat korban, ada orang ngacau, tak ada kisah buat korban boleh. Tak ada siapa berani ngatakan zalimnya orang Melayu je boleh lembu. Ni aku dah tak boleh pula dah. Nampak? Benda-benda begini kan, dibangkit sampai berani. Bukan, walaupun dia ada alasan berani, saya buatkan Bible di negara Islam Malaysia. Tak ada siapa nyekat je. Hai, tuan-tuan, ni saya cerita pengalaman ni. Rumah saya taman di Ipoh tu, buka peti ada kepis surat photostat flyers ni, dia masuk dalam peti surat. Apa tau? Menceritakan tentang satu orang yang miskin jumpa dengan Sami Buddha ni, dapat nombor. Sami Buddha ni bagi nombor, dia tikam first prize. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak rumah ni, dia bagi nombor telefon Sami Buddha tu. Takkan tak lekat orang Melayu seorang pun. Takkan tak, bagus juga ni, biar aku train. Dia pergi tikam. Nampak? Dakwah mana di ayah dia tu berjaya. Begitu juga tentang Bible ni. Takkan dalam ramai-ramai budak-budak sekolah tak lekat. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi kita kena ambil perhatian demi menjaga agama yang kita cintai. Pastikan anak, isteri kita, keluarga kita, tadi Ustaz sebut, masyarakat kita, pastikan kita berpihak, kita menjaga agama ini dengan sungguh-sungguh, bukan main-main. Ya, sebab apa tuan-tuan, saya pesan diri saya, Islam bukan benda main-main. Akhirat bukan cerita main-main. Syurga neraka bukan main-main. Itu betul-betul itu. Bukan cobaan. Bukan cerita orang ni cobaan. Bukan. Betul-betul. Mak bapak kita, mak ayah saya, ayah saya udah pergi dah, kembali ke rahmatullah. Betul-betul dah. Tak bangkit dah. Tunggulah sangka kala yang akan membangunkan kita semua nanti apabila dibawa ke mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasti. Oleh itu, marilah kita hidup berbuat jasa. Kita bangunkan, jaga agama kita ini. Apa yang boleh kita sumbangkan demi kepentingan agama ini, silakan buatlah apa. Walaupun kita jangan nampak benda ni kecil, tuan-tuan. Kita berikan sumbangan. Saya teringat, saya akhiri dengan kisah seorang wanita dia. Seorang wanita. Sumbangan dia kecil je kita tengok. Sahabat-sahabat dia kerja dia pergi masjid, tengok Masjid Nabawi. Jangan tengok Masjid Nabawi hari ni. Masjid Nabawi lantainya pasio, kata orang. Pasio. Betul sebut. Pasio. Sembeh. Sembeh lah, sembeh je. Dindingnya pun perempuan sama, tiangnya batang-batang sama, atap pun tak ada.
Putih, cari sampah-sampah ada biji-biji tamar yang dibuang sahabat kadang makan tamar buka puasa dalam Masjid Nabawi ikut dikutip, dibersihkan. Alah apa sangat, siapa peduli kerja orang itu, orang tak nampak. Satu hari Nabi ni rupanya dia peka. Dia tanya sahabat, aku tak nampak makcik tu. Makcik yang selalu, makcik mana ya Rasulullah? Makcik yang selalu ngutip sampah, kamu tak perasan? Perasan ya Rasulullah. Makcik itu dah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lama tu meninggal. Dah berapa hari dah Rasulullah. Kenapa kamu tak ngabur aku? Terkejut ya Rasulullah. Takkan nak ngabur Rasul, benda makcik kami yang uruskan, takkan semua. Lepas ini, siapa-siapa yang mati di Madinah ni kabur aku. Nabi kata. Nabi tegak sikit. Kabur. Mana kubur? Pergi cari kubur. Itu dalil yang boleh semayang atas kubur. Nabi semayang jenazah atas kubur. Nabi kata apa kat kawan ramai yang dengar tu? Aku sedang tengok makcik ni berada dalam syurga sekarang. Putih sampah. Jangan nampak benda kecil. Tapi untuk agama. Kerana Allah. Ya? Kita kejut anak aman, bangun subuh man. Mak sayang kamu ni, mak gerak kamu. Mak tak nak, kamu tak bangkit, orang takut mak, azab neraka. Mak nak kita bersama sekeluarga kita surga esok. Jangan. Ayah gerak, mak kata biar dah. Dema di asrama dah jenuh semayang subuh, biar rehat pula. Itu mak ni pun. Itu mak yang kata biarkan. Jadi jangan kita sampai orang itu. InsyaAllah kita jadi orang yang saleh dan saleh. Mudah-mudahan Allah menerui rahmat dan cahaya ini. Dia kasih sayangnya kepada bumi Malaysia yang kita cintai, bumi Perak dan bumi Malaysia yang kita cintai ini, insyaAllah, dan seluruh dual Islam al-alam, insyaAllah. Mudah-mudahan menjadi dituangkan rahmat kepada Allah SWT. Saya minta maaf atas segala jurang yang kita menyinggung. Saya serahkan balik pada pengurusi pengacara dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak muslim sekalian, akhirnya forum kita pada malam ini mempertahankan agama tugas siapa. Jadi kita dah berada di pengakhiran. Sebelum menutup majlis forum malam ini, saya nak adalah 2-3 pantun saya nak bagi ya. Tu dia. Rumah batu, rumah papan buat berteduh setiap waktu. Hidup berbudi, beradab sopan, baru mudah kita bersatu. Pergi berguru ke hutan belukar, dapat rusa berbelang kaki. Apa guna ramai pendekar kalau kerjanya asyik berdengki. Ramai orang guna pelampung untuk berenang. Damai sungguh suasana kampung, hati dan jiwa menjadi tenang. Bunga kenanga atas kubur, di tepi kubur kembang berduri. Apa guna kita takabur, kerana takabur membakar diri. Jadi pantun tuan-tuan saya juga. Jadi berakhir kita pada malam ini, mudah-mudahan kita menambil istifadah, faedah-faedah untuk kita amalkan untuk diri saya sendiri dan tuan-tuan sekalian. Bagi pihak panel ini yang hebat-hebat ini, saya minta maaf, ampun dan maaf jika melakukan kesilapan, kesalahan yang mengguris hati dan perasaan ibu-ibu, bapa-bapa, muslim sekalian. Bagi pihak penganjur juga, NIS Production dan juga sebagai mengucapkan terima kasih kerana sudi datang ke Karnival Islamic Fest Sekolah Kansar 2018. Semoga kita diberkati oleh Allah SWT. Jadi kita tangguhkan program kita ini, majlis kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi je orang dengan